Hai, hari ini kita akan belajar membina ayat menggunakan teknik sibok. Apa itu teknik sibok? Mari kita kenali apakah itu sibok. Ia ialah akronim, iaitu perkataan yang terhasil daripada gabungan kependekan beberapa perkataan. Oleh itu, sibok ialah gambaran muka daripada akronim beberapa perkataan yang terdapat di muka. Mari kita lihat, antaranya ialah huruf S yang berada di hidung merujuk kepada siapa atau subjek. Manakala huruf B yang berada di rambut bertujuan untuk persoalan buat apa atau apa. Seterusnya, huruf O pula yang berada di mata persoalan tentang objek. Huruf B yang berada di mulut kita akan gunakan untuk bagaimana digunakan untuk perluasan ayat. Tanda soal yang terdapat di telinga merujuk kepada beberapa persoalan yang akan kita gunakan. Bagaimana ingin membina ayat menggunakan sibok? Kita akan pecahkan perkataan sibok seperti jadual yang dipaparkan. C, siapa, subjek. B, buat apa, iaitu kata kerja. O, objek, untuk benda. B, bagaimana, untuk perluasan ayat. Persoalan-persoalan seperti tempat, sebab, akibat, contoh dan cara boleh kita gunakan sebagai panduan untuk perluasan ayat. Mari kita lihat contoh-contoh ayat ini. Ali bermain bola supaya dapat mengisi masa lapang, supaya merujuk kepada akibat. Ayat kedua, ibu mencuci pinggan di dapur, di merujuk kepada tempat. Ayat ketiga, Salmi belajar di universiti untuk menyambung pelajarannya, untuk merujuk kepada sebab. Dan ayat yang terakhir, ayah memandu kereta dengan berhati-hati, dengan merujuk kepada cara pemanduan. Namun begitu, penggunaan sibok perlulah mengikut kesesuaian ketika membina ayat. Mari kita bina ayat menggunakan gambar. Sebelum kita membina ayat menggunakan gambar, kita perlulah mencari kata kunci bagi setiap gambar. Contohnya, gambar pertama, membaca, seterusnya, bermain, tidur, membersihkan diri, dan makan. Mari kita cuba bina ayat menggunakan sibok. Ayat pertama, Ahmad membaca buku untuk berjaya dalam pelajaran. Ayat kedua, Dayan bermain bola agar badannya sihat. Ayat ketiga, kita perlu tidur dengan selesa menggunakan bantal supaya aktif menjalankan aktiviti seharian. Mari kita cuba bina ayat tanpa menggunakan jadual. Mikael membersihkan dirinya dengan mandi dan menggosok gigi setiap hari. Ayat kelima, Iman makan makanan yang berkhasiat kerana ia dapat menjamin kesihatan yang baik. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga ia bermanfaat.